Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 24 bulan 3 2022 kita teruskan pengajian kita dalam surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Surah Ghafir, surah Al-Mu'min, surah yang ke-40, juzuk yang ke-24. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 15, 16 dan 17. 3 ayat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 1023. 1023. Tajuk yang kita akan bincang di sini iaitulah Allah Ta'ala perkenalkan dia. Allah yang kita diminta oleh Allah supaya ikhlaskan doa, ikhlaskan ibadat kepadanya semata-mata. Dalam ayat yang 14, fad'ullaha mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun. Datang ayat kita ini, rafi'ud darajat zul arsy yulqir ruha min amri. Baik, sebelum kita bincang panjang, kita baca ayat. Maknanya perbincangan kita tentang Allah perkenalkan dia dengan 3 sifat yang maha tinggi, dan pada hari kiamat semuanya terdedah di hadapan Allah Azza wa Jalla dan juga di hadapan makhluk. Di hadapan Allah bila-bila pun terdedah. La yakhfa alaihi syai', ada benda yang tersembunyi bagi Allah, tapi bagi makhluk kita tak tahu, kecuali pada hari kiamat terdedah segala perkara. Dan ayat yang terakhir yang kita nak baca iaitulah pembalasan dilakukan dengan adil dan cepat. Mari kita baca ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Rafi'ud darajati dzul 'arsyi yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha' 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawmat talaq yawma hum barizuna la yakhfa minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm Inna Allah sari'ul hisab. 3 ayat yang kita akan bincangkan. Perbincangannya tentang Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Bila kita kenal, kita kena takut. Ada kalanya Allah perkenalkan dirinya dengan sifat-sifat rahmat, maka kita kena sayang, mahabbah. Mana 2 sifat, 2 nama ini mempunyai tujuan yang besar, iaitulah untuk kita raja dan untuk kita khauf. Al-khaufu war raja, perjalanan yang seimbang.
Perjalanan yang seimbang di antara khauf dengan raja. Jangan terlalu takut sampai kecewa. Jangan terlalu berharap sampai berani melanggar perintah Allah Azza wa Jalla. Ini kita bimbang sekarang. Maka kita ambil jalan tengah, jalan yang selamat insya-Allah. Mari kita pergi kepada satu-satu ayat. Tafsirul ayat. Sebelum kita masuk ayat ini, biar kita nampak munasabatul ayat, kesinambungan ayat lepas, iaitulah ayat 14. Allah Ta'ala sebut fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Oleh itu maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya semata-mata. Janganlah dengan bawaan syirik, jangan. Dalam segala bentuk syirik, yang zahirnya, yang tersembunyinya, syirik akbar dan syirik asghar, semua bentuk syirik je tolak. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai amalan kamu yang demikian. Jangan cara kau kafir. Baru mari ayat kita ini. Siapa dia Allah yang kita kena ikhlaskan itu? Zakara fi hadhihi al-ayat thalathatan ukhra. 3 lagi sifat yang Allah Ta'ala sebut di ayat ini. Min sifatil jalali wal azamah, sifat keagungan Allah Azza wa Jalla. Apa dia? Rafi'ud darajat. Yang pertama, Allah yang maha tinggi darjat kebesaran. 2, Dzul Arsh, yang mempunyai arash, sehingga sana yang melambangkan keagungan dan kekuasaan. 3, Yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah memberikan wahyu dari hal perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya yang telah dipilih menjadi rasul. Untuk apa kerja Rasul? Liyunzira yaumat talaq, supaya ia memberi amaran pada manusia tentang hari pertemuan di antara kita dengan Allah pada hari kiamat. Para pelajar sekalian, itu terjemahan ayat. Kita pergi kepada huraian ayat. Huraian ayat, Allah Ta'ala minta supaya kita ikhlaskan ibadat kepadanya semata-mata, murnikan tauhid semata-mata kerana Allah, jangan bercampur dengan benda-benda yang lain. Minta dengan Allah, jangan minta dengan benda-benda yang lain. Sekala jenis makhluk tidak. Maka Allah perkenalkan dia Rafi'ud darajat, Allah yang maha tinggi darjat kebesarannya, yang maha tinggi kedudukannya. Wal aliyyul a'la, yang maha tinggi, yang tertinggi. Allahu Akbar. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ayat 3 dan ayat 4. Minallahi dzil ma'arij, ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Minallahi dzil ma'arij. Allah Ta'ala yang punya ketinggian, kedudukannya dan keagungannya. Malaikat, ta'rujul malaikat war-ruh ilaih, malaikat sentiasa naik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah, pada hari yang kadarnya 50,000 tahun. Baiklah para jemaah sekalian, yang kedua Allah Ta'ala sebut Dzul Arsh, ay sahibul arshil azim, pemilik, penguasa arash yang agung, yang maha besar, yang besar. Dalam ayat yang lepas kita dah bincang, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu
aku diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menceritakan kepada kamu tentang hamalatul arsy, malaikat yang menanggung aras. Kecil ke besar malaikat? Besar. Ingat, antara cupi telinga dia dengan bahu jauh mana? Berapa tahun? 700 tahun perjalanan. Telinga dengan bahu bukan nak pergi ke rambut, ujung kaki. 20 juta tahun. Allahu Akbar. Allah gambarkan keagungan itu. Banyak lagi dalam hadis tentang ayat, tentang aras, tentang kursi. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran beberapa kali Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Di antaranya surah Taha ayat 5 dan beberapa lainnya. Baik para pelajar sekalian. Yang ketiga, yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Ay yunazzilullahu al-wahya min amri. Allah Ta'ala turunkan wahyu dengan perintahnya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam ala man yasha'u min ibadihi, kepada mana-mana orang yang Allah nak. Wa humur rusul, orang yang menerima wahyu namanya rasul. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama kita, dia ada dua makhluk pilihan Allah Ta'ala. Yang pertama Nabi, yang kedua Rasul. Ada yang Nabi saja tidak Rasul, ada yang Nabi dan Rasul. Kalau Rasul mesti Nabi. Itu kaedah. Jadi Rasul-Rasul ini, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Di antara Rasul pun ada juga dia punya darjat. Ada Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Habib, mana disebut Alhamdulillah wa Rasuluhu. Maka Allah kata, aku turunkan wahyu melalui Jibril alaihissalam, sebagaimana dalam suratul Nahl, ayat 2, yunazzilul malaikata biruh min amri ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa anta fattaqun. Allah Ta'ala turunkan malaikat dengan wahyunya, dengan perintah Allah Ta'ala, ala man yasha', kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kerja mereka anziru, dalam kamu beri peringatan kepada manusia, jangan berani-berani. Dalam ayat ini kata liyunzira yaumat talaqa, supaya mereka memberi amaran, memberi peringatan kepada manusia tentang hari pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mana kita ni nak ke tak nak? Say ke tak say, orang Kelantan kata kena say. Apa dia say? Iaitu kita akan bertemu dengan Allah. Bila kita mati je, orang panggil bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Kerana itu kita kena belajar, kita kena mengaji, kita kena berusaha siang dan malam untuk mengenali Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah Ta'ala redha kepada kita. Allah matikan kita dengan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, mati ketika kita sedang beribadat, sedang bermunajat, dan kita bangkit daripada kubur dengan keredaan Allah, mendapat bayangan aras pada hari kiamat, dibawa melalui sirat seperti kilat menyambar, masuk dalam surga bisalam, dengan aman, dengan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu kerja malaikat membawa apa? Bawa wahyu kepada rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Maka di sinilah para ulama mengatakan, rasul itu bukan jawatan yang diminta, tidak. Rasul
Bukan jawatan yang diminta, tapi jawatan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan main. Rasul itu jawatan yang dipilih oleh Allah. Allah pilih nak bagi anugerah pada orang ni orang. Maka jadilah dia Rasul, jadilah dia Nabi. Bukan satu benda yang muktasab. Muktasabnya usaha, tidak. Baik. Tugas Rasul alaihi wassalatu wassalam liyunzira yaumat talaq, untuk memberi amaran, memberi peringatan tentang hari pertemuan kita dengan Allah. Bila ke hari itu? Tengok ayat 16. Ini dia panggil Quran. Quran menafsirkan sebahagian dengan baik, mendetailkan. Tempat ini tak detail, detailkan. Tengok ayat 15 baru cerita tentang liyunzira yaumat talaq. Ayat 16 Allah detailkan bila ke hari itu. Yaumahum barizun, iaitu hari mereka keluar dari kubur masing-masing dengan jelas dan nyata. Sekarang ni kita ramai, tapi duduk di mana? Duduk di mana ramai? Duduk dalam tanah, bukan di luar tanah. Baik, kita ni kalau nak kira, nak campur semua, kau duduk atas tanah dengan dalam tanah, rasa-rasa sempit dunia ni. Betul tak? Tapi oleh kerana dia gila-gila, orang ni masuk dalam tanah, mari hak lain pula duduk atas rumah. Orang ni habis masuk dalam tanah pula, mari orang lain pula. Dulu atuk kita duduk rumah ni. Atuk duduk mana sekarang? Dalam tanah. Sekarang ni siapa duduk rumah ni? Anak dia, ayah kita. Nanti lama ayah kita pula masuk dalam tanah. Siapa duduk atas rumah ni? Dipanggil gila pusingan itu. Kalau tidak penuh lah dunia ni, bergila-gila. Maka yaumahum barizun, pada hari yang terserlah, terzahir, jelas, nyata. Nyata apa? Ba'da khurujihim min quburihim zahirina fi sa'idin wahidin. Mereka keluar daripada kubur, berkumpul satu tempat. Yauma tubaddalul ard. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim. Ada pelajar surah Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi maswas samawat. Pada hari ditukar ada bumi. Bumi ni tak ada bukit-bukau, tak ada, sama putih je. Sama. Jadi padat. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ketika itu manusia duduk zahir semuanya berhadapan dengan mahkam Allah pada hari yang sangat menakutkan. Dikata apa lagi? La yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak akan tersembunyi kepada Allah sesuatu pun daripada keadaan mereka. Tak ada benda yang tersembunyi di hadapan Allah. Tak ada benda yang tersembunyi di hadapan Allah. Semuanya zahir. Ay la yakhfa 'ala Allah minan nas syai'un min zawatihim wa ahwalihim wa zawahirihim wa batinihim. Semua benda keluar dalam kubur, fizikalnya zahir kepada Allah dan perangai juga zahir. Yang zahirnya zahir, yang batin pun zahir. Dalam ayat lain Tuhan kata yauma tublas sarair. Pada hari didedahkan segala rahsia. Pada hari apa? Didedahkan segala rahsia. Hari itu tak ada rahsia lagi. Tak ada siapa yang boleh menyembunyikan keadaan. Tak ada. Semuanya terselah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala tanya. Allah Ta'ala tanya dengan keagungannya, kemuliaannya, dia tanya, Limanil mulkul yaum. Allah tanya. Pada saat itu Allah berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Tak ada siapa berani jawab. Semuanya cukrut. Semuanya dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan yang mencemaskan.
Kemudian Allah sendiri jawab. Allah sendiri yang menjawab. Fayujibu nafsahu ta'ala fayaqul. Allah berfirman, Lillahil wahidil qahhar. Hari ini dunia ini telah dikuasai oleh Allah yang Maha Esa. Lagi yang mengatasi kekuasaannya segala perkara tak ada siapa boleh mengatasi. Allahu Akbar. Allah jawab, La syarika lahu fi mulkihi. Allah yang esa, yang tunggal, tak ada sekutu dalam kerajaannya pada hari ini. Wala mislahu fi zatihi wa asma'i wa sifatihi wa af'ali. Tidak ada bandingan misal tentang zat Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, af'alnya. Al-Qahhar ay ghalaba kulli syai', yang mengatasi, menguasai segala perkara. Fa kullu ma siwahu khadi'un lahu. Semua lain daripada Allah Ta'ala tunduk akur kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqbillahu ta'ala al-ardha yawmal qiyamah wa yaqwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik aina mulukul ardi. Padahal Allah Ta'ala kuasa di tangan Allah Azza wa Jalla semata-mata. Bumi itu digenggam, langit dilipat. Kemudian Allah bertanya, Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja pada hari ini. Aina mulukul ard, manakah raja-raja atas dunia itu? Semua sudah pencet, semua tidak ada kebijakan. Semuanya tunduk akur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Baik para jemaah sekalian, sesaat kita dah kenal Allah, kita tahu hari itu hari huru-hara semuanya terdedah di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala beri jaminan kepada kita. Kesan daripada perhimpunan itu, apakah kesan dia? Bahawa Allah bagi jaminan. Yang pertama, aku akan balas semua apa yang kamu lakukan. Yang kedua, tidak ada sebarang kezaliman. Tak ada zalim. Allah Ta'ala yang maha adil, yang maha telus. Yang ketiga, hisab kira-kira ini sangat cepat. Sangat cepat. Setengah hari ataupun sekejap masa. Di seluruh dunia, semua akan bangkit. Ya, itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, kita kata itulah kuasa Allah. Maka para jemaah sekalian, Allah Ta'ala perkenalkan diri dia Qahhar, tapi jangan bimbang. Qahhar yang gagah perkasa itu, yang maha adil, yang maha tulus, yang tidak merusakkan yang tidak melakukan kezaliman. Undang-undang dia sangat adil dan saksama. Allah, jangan bimbang. Yang kita bimbang, amalan apa yang kau bawa? Amalan apa yang kau bawa? Tengok ayat. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat. Pada hari ini, tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah diusahakannya. Satu, hari ini Tuhan kata, aku balas apa yang kamu buat. Yang kamu tak buat, aku tak balas. Al-yawma yusabu kullu 'amilin bima 'amilahu fid dunya. Hari ini aku akan balas kepada setiap orang dengan apa yang dia buat atas dunia. Jazaan munasiban li'amalihi. Balasan yang sesuai dengan amalan dia. Dia buat baik, kita bagi baik. Dia buat tak baik, dia cari penyakit. Dua je. Dia buat baik, apa? Allah balas baik. Dia buat tak baik, dia cari penyakit, dia akan jumpa balasannya itu. Dalam surah Taha, tanda belajar, surah Taha ayat 15,
Allah kata litujza kullu nafsin bima tas'a. Ya, ayat ini bima kasabat. Ayat Taha bima tas'a. Apa yang kamu buat, yang kamu usahakan, sama lah lebih kurang. Kemudian jaminan yang telus daripada Allah Azza wa Jalla, jangan takut. Apa dia jaminan? La zulman yawm. Tidak ada hukuman yang tidak adil pada hari ini. Tak ada yang zalim. Semuanya telus, semuanya adil, semuanya saksama. Hai la zulma yawmal qiyamati ala ahadin biwajhin minal wujuh. Allah Ta'ala tidak ambil tindakan dengan dosa orang lain kecuali yang bersebab. Kita dah bincang dulu. Tidak akan dibalas lebih daripada yang sepatutnya. Tidak akan ditambah kejahatan. Apa yang jahat itu dibalas satu sama satu. Tapi kalau kebajikan, bonuslah 1/10 sampai 700. Ada yang sampai peringkat bighairi hisab. Allahu Akbar. Dalam surah An-Nisa ayat 40 tanda belajar. Surah An-Nisa ayat 40 Allah katakan, Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah Ta'ala ini tidak melakukan kezaliman mithqala dzarrah, sebiji zarah. Tidak ada kezaliman. Tapi ingat, wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau buat baik, diganda lagi. Buat baik, digandakan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah Ta'ala anugerahkan daripada sisinya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 40. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda daripada Allah. Itu dia panggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Tanda daripada hadis qudsi, mana qala Allah. Nabi kata, qala Allah. Allah Ta'ala berfirman dan bukan Quran. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan kezaliman, kata diriku aku tak zalim pada orang. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan haram perbuatan itu di antara sama-sama kamu. Fala tazalamu, janganlah zalim menzalim. Hadis ini rawahu Muslim. Yang ketiga, jaminan yang ketiga Allah kata apa? Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungannya. Allah amat cepat perhitungannya. Pada hari kiamat, berapa lama, berapa tempoh yang Allah Ta'ala nak buat kira-kira terlalu sekejap. Para pelajar sekalian, Inna Allah zu sari'atin balighatin fi muhasabati ibadihi yawmal qiyamah ala ma'amilu fid dunya. Setengah hari ataupun separuh hari saja selesai segala perbicaraan. Buat boleh Tuhan buat supaya boleh je. Tapi Allah nak ajar anak kita ni supaya jangan bodoh. Setiap perkara itu dilakukan mengikut perjalanan, ikut prosedur, kata orang sekarang. Ikut prosedur, ikut SOP. Tapi cepat. Dia punya hisab dan kira-kira. Tamatlah tafsir. Sekarang ini kita pergi mencari al-fawaid. Faedah yang besar daripada ayat yang kita bincang ini. Yang pertama, ayat 15. Rafi'ud darajat Zul arsy yulqir ruh. Kata di para ulama tadabbur, Allah perkenalkan dirinya dalam ayat ini 3 lagi sifat
nak kembar dengan mana? Dengan arahan ayat 14, fad'ullaha mukhlisin. Fad'ullaha mukhlisin. Siapa di Allah itu? Rafi'ud darajat, Dzul arsy yurdi. Maha kaya Allah SWT. Maknanya Allah Ta'ala mengisbatkan keagungan, ketinggian Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pegangan kita. Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung. Ya ilaha illallah, mempunyai aras yang agung. Kan dalam hadis Nabi kita doa, As'alullah al-azim. Ingat tak? Doa waktu kita baca doa ziarah orang sakit. Dalam kitab perisai kita ada. Dalam ini motivasi pesakit pada ini. Doa. Bila kita ziarah orang sakit, kita minta doa dengan Allah, pemilik aras yang agung. Tengok doa. As'alullah al-azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Aku mohon pada Allah yang maha agung, Tuhan pemilik aras yang agung. Ambil dalam kitab kita ni, dalam risalah kita ni, tajuk dia motivasi pesakit. Mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita. Alhamdulillah. Kita sentiasa berusaha menyebarkan amalan-amalan, ajaran-ajaran daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya untuk kita amalkan, dengan kita tidaklah berhajat perlu pada nak cari yang pelik-pelik dalam dunia ni. Tak ada. Cari yang sahih, jangan cari yang pelik. Cari yang warid, yang maksud. Jangan cari yang direka-reka, kemudian dipasang pula dengan kelebihan-kelebihan yang melampau-lampau. Kita mengatakan itu sangat berbahaya. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua. Dalam ayat yang sama, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala beri wahyu kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan makhluk. Maka di sini kata di ulama tadabbur, yushiru ila anna an-nubuwata ghairu muktasabah. Ayat ini mengatakan bahawa jawatan Nabi bukan usaha. Kena masuk mengaji sekolah, masuk universiti, masuk. Lama-lama naik, jadi Nabi. Lah. Allah Ta'ala pilih anak siapa yang dia nak ambil. Orang kampung mana yang Tuhan nak, orang kaya ke miskin, itu dibawa pilihan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu Allah Ta'ala bawa di sini bifi'lil ilqa, yulqidhu. Allah yang campur, Allah yang hantar malaikat untuk beri wahyu kepada mana-mana makhluk yang dipilih. Maknanya dengan arahan Allah Azza wa Jalla, yulqir ruha min amri ala man yasha'u min ibadihi. Dalam ayat suratul An'am, Allah sebut suratul An'am ayat 124, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu dia nak letak mana risalah, siapa dia nak jadi rasul. Fahiya fadlun min Allah Ta'ala ala man yasha'u min ibadihi. Ini adalah merupakan anugerah Allah kepada siapa yang dikehendaki dari kalangan hamba-hamba. Alhamdulillah. Mari kita berpindah kepada faedah yang ketiga dalam ayat yang sama. Liyunzira yawmat talaq. Allah kata, tujuan aku hantar mari Rasul, kerja dia, jawatan dia, tugasan dia memberi amaran pada manusia dengan hari yang kita akan jumpa kepada Allah. Apa dia kata ulama tadabbur, kata at-tahzir min khizyi yaumil qiyamah. Ayat ini memberi amaran jangan jadi hina pada hari kiamat, kerana hari itu hari kita akan bertemu. Segala perkara yang kita buat atas dunia ini zahir terserlah. Allahu Akbar. Ini yang kita takut, tuan-tuan dan puan-puan. Nak buat apa mikir. Kalau aku tanya depan Allah Ta'ala esok, malu ke tak malu? Kalau rasa malu jangan buat. Kalau rasa tak malu, buat.
Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rasa tak malu buat. Malah syakka 'ala al-uqubah. Kan? Dosa-dosa kita ni kalau orang tak tahu, lain sikit. Tapi bila orang tahu, malu. Kerana itu dalam Islam dia panggil undang-undang ta'zir. Ta'zir di mana memalukan orang. Kalau orang ni kena, kita ambil muka dia, coreng muka dia, bawa letak atas doki ke atas apa, harap dia di tengah bandar. Lalu, dia ni lah pencuri. Orang tengok, tak payah pukul. Cukup dengan tu pun sudah jatuh dia punya credibility, jatuh marwah yang memalukan dia. Allahu Akbar. Jangan main. Maka pendedahan itu yang cukup berat. Yaumat talaqi. Dalam ayat ini juga ulama kata isbatul hikmah lillahi ta'ala. Allah nak nyatakan semua yang Tuhan buat itu berhikmah. Ataupun dia kata panggil berhemah. Sebab tu dia sebut dengan lam ta'lif liyunzir. Hijrah Rasul yang pelatih untuk memberi amaran dan peringatan. Yang keempat Allah SWT sebut kepada kita limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Allah tanya untuk siapa kerajaan hari ini? Tuhan sendiri jawab, bagi Allah yang tunggal yang maha berkuasa. Isbatu sifatain min sifatillah. Ayat ini nak mengisbat dua sifat daripada sifat Allah, Al-Wahid, Al-Qahhar, iaitulah sifat wahdaniyah. Bila kata sifat wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala, jangan jadi syirik semata-mata. Sebarang bentuk perkara. Syirik dalam ibadat, syirik dalam ketaatan, syirik dalam niat. Niat solat untuk Allah tapi nak tunjuk pada orang, itu dia panggil syirik khafi, yang tersembunyi, yang kita takut. Jadi bila kita tahu Allah Ta'ala itu esa dan tunggal, la yaltafit ila ahadin siwa, jangan berpaling lagi kepada makhluk lain. Bila kita kenal Allah Ta'ala Al-Qahhar, Allah Ta'ala yang gagah perkasa, yang mengatasi segala makhluk, maka bila kita akidah kita ini, kita kena takut kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jangan mudah-mudah. Satu. Yang kedua, kalau kita ada musuh, kita yakin bahawa kita ada Allah yang qahhar, yang gagah perkasa, yang boleh mengambil tindakan ke atas mereka. Baik, kita pergi kepada yang terakhir. Yang terakhir Allah kata, Inna Allaha sari'ul hisab. Allah Ta'ala balas hukum, jatuhkan hukuman mengikut kategori masing-masing. Yang baik hukuman baik, yang buruk dengan buruknya, tapi cepat. Inna Allaha sari'ul hisab. Allah Ta'ala cepat kira-kira. Mana kalau orang yang baik, dia nak tahu aku ni lepas ke tak lepas. Orang yang buruk pula jangan lama sangat mengharapkan. Kena-kena lah. Gitu keadaan. Maka di sini para ulama tadabbur kata apa? Fil ayati iman. Dengan para qadhi, para hakim di mahkamah syariah ke mahkamah apa saja atas dunia, ayat ini memberi isyarat ila anna ta'khir al-qada' bil haqqi, melewat-lewatkan, menjatuhkan hukuman setelah terserlah qadhi, hakim sudah nampak kebenarannya, biduni uzrin, tanpa keuzuran, dia menangguh, tak apalah, tangguh jasa, tak apa, dah, ni hari ni baru bulan 3, nanti bulan 7 baru kita buat. Kenapa nak tunggu sampai 7, 4, 8 bulan? Maka ulama kata, menangguhkan hukuman yang sudah jelas itu tanpa uzur, darbun min durubil jawr, salah satu daripada ciri-ciri kezaliman. Li'anna al-haqqa, kerana hak orang itu, kalau kita sudah tahu hak dia, jatuhkan hukuman, dia boleh ambil.
Dia boleh menguasai, dia boleh tasarruf, dia boleh buat apa saja di atas benda itu. Ataupun kalau orang buat tuduhan jahat kepada dia, setelah dipastikan bahawa itu satu fitnah, cepat-cepat jatuh hukum. Jadi sekarang jatuh hukum lama-lama, satu-satu kes sampai bertahun berbicara. Ada orang berbicara 2 tahun tak habis, 3 tahun tak habis. Apa benda yang kita nak buat? Lama sangat. Ada yang sudah berpuluh tahun kes tak habis. Maka ulama tadabbur kata ayat ini menjadi isyarat. Mana-mana hakim yang menangguh-nangguhkan hukuman yang sudah jelas kepada dia, itu satu kezaliman. Jangan takut. Sebab orang yang berhak mendapat hak dia nak ambil hak dia. Orang yang difitnah, dia nak bebaskan diri dia. Ini bertangguh, tertunda sana sini. Daripada tahun ni ke tahun tengah tahun, 7 tahun depan, kenapa menang lagi? Nah, itu panggil terpemintu bil jauh. Fafihi ta'til, dia juga telah mentaktilkan, orang panggil melumpuhkan ataupun menangguhkan kebaikan itu kepada orang yang berhak menerima. Bagi orang yang jahat pun sepatutnya dijatuh hukum, ditangguh lagi sampai orang jahat nampak baik. Dia jahat, tapi oleh kerana hukum ditangguh, dia boleh buat charity, boleh tunjuk baik, boleh macam-macam boleh. Laman Facebook ni dia boleh main Facebook, boleh main TikTok lagi, sehingga terhapus kejahatan itu dengan kebaikan, boleh buat perhimpunan macam-macam lagi. Kita mengatakan inilah yang sepatutnya diambil kira oleh para qadha, para qadhi, para hakim. Jangan menangguh-nangguh. Itulah yang dipahami daripada ayat innallaha sari'ul hisab. Manusia juga kena belajar daripada ayat ini, ima'un, satu isyarat bahawa menangguhkan hukuman itu suatu pertanyaan. Kalau sudah jelas, kalau benda tak jelas, kena ulang balik, bersorak lagi, bincang lagi. Atau benda jelas, tiba-tiba buat tak jelas. Kenapa? Allahu a'lam. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam sidi yang akan datang. Bermula ayat 18. Wa anzirhum yawmal azifati. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.